mencampuri sesuatu, tiap gerak dan lafaz hanya izinanmu jua. Dan seringkali kita terlupa hakikat kuasa sebenarnya. Dan seringkali kita terlena, maksud tersirat di sebalik makna. Bersama Ramadan ini aku tidak berlapar lagi, kena mengingatmu. Bersama Ramadan ini aku tidak berasal lagi, kena merinduimu. Aku telah tahu segala-galanya, erti sebenarnya puasa. Dan seringkali kita terlupa hakikat kuasa sebenarnya. Dan seringkali kita terlena, maksud tersirat di sebalik makna. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Semua institusi pendidikan di bawah pihak Kementerian Pendidikan KPM diminta untuk memberi pertimbangan kebenaran khas kepada murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana memakai pakaian sukan yang sopan semasa cuaca panas berdasarkan kepada keperluan dan situasi semasa di institusi masing-masing. KPM dalam satu kenyataannya memaklumkan bahawa institusi pendidikan juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti garis panduan berkaitan fenomena cuaca negara yang telah ditetapkan. Menurut kenyataan itu lagi, pihak Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan di bawah KPM diminta untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan seperti menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah jika cuaca terlalu panas dan memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas bagi memastikan kesihatan mereka tidak terjejas. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan merasmikan Masjid Bandar Universiti di Seri Iskandar, Perak yang juga dikenali sebagai Masjid Hijau. Keberangkatan tiba baginda pada kira-kira pukul 7 malam semalam disambut oleh Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim. Sejurus tiba, Sultan Nazrin berkenan menanam pokok bunga Tanjung serta merasmikan masjid tersebut sebelum menyertai majlis tahdil dan doa selamat serta berbuka puasa bersama lebih 800 jemaah. Baginda juga menunaikan solat fardu maghrib, isyak dan solat sunat tarawih secara berjemaah sebelum berangkat pulang. Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan berkenan menyantuni dan mengurniakan sumbangan kepada 300 asnaf dari 2 daerah di negeri Terengganu. Kurniaan berbentuk wang tunai dan persalinan pakaian itu adalah bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan disambut umat Islam pada bulan depan. Penerima sumbangan terdiri daripada 200 pelajar sekolah rendah dan menengah dari daerah Dungun serta Kemaman selain 100 asnaf fakir miskin yang mendapat bantuan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM.
Sekian saja berita IKIM FM untuk 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama Pelbagai dalam keadaan memerlukan diangkat tangan, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar, dengan menangisnya, dengan orang kata permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah makbulkan doa dia. Tapi ada orang juga yang dia berdoa walaupun darah tu ada pada wanita, tapi setengah orang masih tak akui dia kan darah ni kan. Jadi kewujudan haid. Okey. Masuk kewujudan haid ni mana kita nak belajar dari situ kan. Dasar dan dalil haid. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dan begitu juga apa yang disebut di sini, iaitu apabila tempoh yang di Pertuan Agong itu tamat, maka tempoh timbalan yang di Pertuan Agong juga tamat. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, melakukan takdir Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang maha hebat ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita menyebut kalimah istirja. Dan ada 4 perkara dalam Islam, Kelvin, ada 4 perkara yang apabila seseorang itu meninggal dunia, bagaimana kita nak uruskan. Yang pertama tadi kita sebut kalimah istirja, iaitu menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya. Adalah bulan yang diangkat amal, maka Nabi suka supaya pada bulan Syaban mengerjakan amal itu diangkat dalam keadaan Nabi SAW berpuasa. Itulah sandarannya para ulama kita mengerjakan puasa 3 bulan. Ramadan tiba, dan semoga setiap jiwa. Betul-betul dalam kalam hikam yang Allah Ta'ala katakan, tasyabbah, kamu ikutlah, tashabbahu fa illam takum mithlahum. Kamu ikutlah orang soleh ni, tirulah mereka itu walaupun kamu tak macam mereka. Fa inna tashabbaha tariqan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dawman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan,
dari pengikut cinta dari yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut cinta ni banyak benda cinta ya. Antara yang Allah sebut tentang perasaan cinta, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Bahan mentah yang masih boleh dimakan walaupun bentuk luarannya tidak lagi menarik untuk dibeli. Selain itu, usaha mengurangkan pembaziran makanan akan menjadi lebih berkesan sekiranya bermula dengan kita sebagai seorang pengguna. Ambillah makanan secara berpada-pada agar tiada juadah yang dibazirkan, kerana setiap suap yang dibuang mampu mengenyangkan mereka yang terpaksa berlapar disebabkan oleh kemiskinan dan kekurangan makanan. Kapsul itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh KDEB Waste Management Sendirian Berhad. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Dek, jom pergi bazar Ramadan. Akak tak tahu nak masak apa berbuka nanti. Jom. Wah, ayam pecik tu nampak sedap. Murtabak pun. Sate kambing pun. Nak beli semualah. Kita berdua je berbuka ni. Tak habis, mesti buang. Dah lah sisa sampah makanan paling tinggi tau setiap kali Ramadan. Betul juga tu. Tak apalah, Haji nak ayam pecik je. Tak membazir kan? Baru betul. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syara @IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas @IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Pastinya di IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh dan ini adalah Inspirasi Ilmu. Kita mulakan waktu ini sampai 1 tengah hari nanti. Apa khabar untuk anda? Semoga baik-baik saja sebab kita mulakan dengan pagi yang baik, pagi yang ceria. Semoga bersemangat untuk kita lakukan apa saja rutin harian kita. Okey, 20 Mac hari ini 2024 bersamaan 9 Ramadan 1445 Hijriah. Kita nak bawa lagi harapan hari ini. Kan setiap orang ada harapan, ada idam-idamkan sesuatu kan. Jadi jom sama-sama kita letakkanlah harapan itu tepat pada waktunya dan kita bersandarkan harapan kita ini semuanya kerana qada dan qadar Allah. Okey, dan semoga Allah berikan, Allah makbulkan apa permintaan kita dan janganlah kita pernah berhenti untuk terus mengulangkan doa harapan kita itu untuk meletakkan segala impian kita ke hadapan. Okey, tugas kita berdoa dan berusaha, tidak akan kecewa kita apabila sentiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selepas ni ada rancangan Kelvin Bertanya, tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Kita berhibur seketika. Jom nak bersama dengan lagu Berdamai Dengan Takdir. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Tiada jauh layu gugur tanpa pengetahuannya, tiada ranting rapuh patah tanpa kudratnya. Tak pernah debu berterbangan berserakan tanpa iradanya. Tak pernah siang malam dan menimpa jauh dari takdirnya. Kalau takdirmu tak menepati mahumu, berdamailah, rela lepas
Lakukan kehendak itu. Usunglah takdirmu dalam husnuzon padanya. Kuntai kaki engkau melangkah dalam doa. Hati berselimut dengan iman dan takwa. Usunglah takdirmu dalam husnuzon padanya. Kuntai kaki engkau melangkah dalam doa. Usunglah takdirmu dalam husnuzon padanya. Kuntai kaki engkau melangkah dalam doa. Usunglah takdirmu dalam husnuzon padanya. Kuntai kaki engkau melangkah dalam doa. Hati berselimut dengan iman dan takwa. Tiada daun layu tanpa pengetahuannya. Tiada diramu kata tanpa Long, macam mana ni Long? Itulah kenapa arwah abang dan mak tak cek dulu masa buat wasiat. Sekarang kan dah kena bayar mahal untuk selesaikan pusaka arwah abah. Ni dah 3 tahun tak selesai-selesai. Kita kena bayar fee setiap tahun pula tu. Kalau dengan Palladium kan mak, sekali je dorang charge. Dalam murah pula tu. Pentadbiran harta pusaka menjadi mudah, cepat dan berpatutan di Palladium Trustee Berhad. Untuk sebarang pertanyaan, WhatsApp kami di 019 308 0991. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Halal Gel Malaysia Sdn Bhd. Ingat halal, ingat halal gel. Negeri Sembilan 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita nak sama-sama bawakan lagi kepada anda rancangan Kelvin Bertanya hari ini seperti biasa, dan kita nak jemput anda untuk berada di platform online kita di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Ada secara langsung dekat situ, okey. Dan seperti biasa rancangan Kelvin Bertanya ada saudara Kelvin Q. Apa pula soalan yang akan ditanyakan nanti, kita pun nak tahu, nak fahamkan lagi, dan juga mungkin jawapan yang kita nak sama-sama dengarkan bincang-bincang kita ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Haji Zahlan, atau dengan panggilan akrabnya iaitu Dr. HD. Okey, dah pun ada bersama kita dekat talian ketika ini. Jom nak mengalu-alukan kehadiran Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Tu dia kan. Rindulah Doktor bila lama, walaupun seminggu sekali jumpa kan, tapi kita sentiasa nak dekat, nak rapat, nak tahu kan. Orang kata itulah sebab bila kita boleh berukhuwah ni Doktor, dia takkan putus sampai bila-bila harapnya. Kan Doktor, semua okey kah? Tugasan jadualnya di sana? Semua Alhamdulillah sihat dan sentiasa dalam keadaan baik. Kita panjatkan doa semoga yang penting Ramadan kali ini, amin, Ramadan terbaik untuk kita semua. Dan DJ Syafiq, kita pun dalam usaha ikhtiar untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, di Kampung Pegu, Alu Gajah.
Jadi pakat-pakat doa insya-Allah. Amin, amin. Kita sama-sama berikan doanya kan, berikan lagi perdorongannya supaya kita dapat sediakan yang terbaik, walaupun sokongan dorongan itu sekalipun insya-Allah semoga dapat memberikan satu usaha untuk kita juga. Baik, doktor, kita nak bukakan soalan daripada saudara Kelvin Q untuk berikan pertanyaan beliau. Jom sama-sama kita dengarkan. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM. Selamat pagi juga kepada Dr. Hadi dan DJ Syafiq. Okey, Dr. Hadi, Kevin nak tanya ni, kalau untuk yang bukan beragama Islam tapi dia telah memeluk agama Islam, adakah dia disebut kembali kepada agama fitrah? Boleh Dr. Hadi kongsikan dan jelaskan? Terima kasih. Baik, sama-sama saudara Kevin Q. Okey doktor, berkaitan dengan isu ini dan pertanyaan itu, kita nak mulakan sedikit doktor bagaimana daripada asasnya, definisinya tentang kembali kepada agama fitrah. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara Kevin Q. Bagaimana doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba, alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur pada Allah. Dengan keizinannya, kerahmatannya, kasih sayang, Allah pilih kita berada dalam satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan ibadah, bulan kasih sayang, bulan yang Allah lipat gandakan. Semoga kita beroleh keuntungan insya-Allah dalam kita berusaha, dalam kita melakukan ibadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada DJ Syafiq. Kan? Itu yang kata hati kita ni sama DJ. Tengok, kita punya baju pun dah sama. Lebih kurang kan? Biru dengan kita tak berpakat, tapi itulah kan kena je Allah tu. matching kena je kan. Matching kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih, semoga Allah berikan kebaikan pada DJ Syafiq. Sama doktor. Bukan saja DJ Syafiq, seluruh warga IKIM. Amin. Yang memberikan info-info, menyediakan platform yang terbaik kepada keseluruhan masyarakat, sama ada di Malaysia ataupun luar Malaysia. Kerana di sinilah kita mengetahui tentang ilmu, kita menyemai tentang keimanan, tentang ketakwaan, sebab disediakan platform Islamik. Dan setakat ini yang bila saya berjumpa, alhamdulillah, bukan saja orang Islam yang mendengar IKIM, bahkan sahabat-sahabat kita juga yang bukan beragama Islam mendengar radio IKIM untuk mendapatkan info-info mengenai tentang Islam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dan kepada semua para pendengar serta Radio IKIM, semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dan seperti biasa, selamat berpuasa. Teruskan usaha dalam keadaan kita nak menyatakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kembali kepada soalan Kelvin, terima kasih kepada Kelvin sentiasa bertanya soalan-soalan yang membuka ruang minda kita. Terutamanya apabila kita bercakap, berdiskusi antara kepelbagaian, bukan saja bahasa ataupun bangsa, tetapi sekarang ni kita kepelbagaian agama, yang mana di Malaysia ni memang sinonim dengan kepelbagaian budayanya, agamanya, bangsanya. Jadi keharmonian itulah yang menyebabkan kita saling kenal mengenal, dan lagi-lagi mereka ingin mengetahui sebenarnya apa yang dibawa oleh Islam. Sebab kita nak menolak tentang Islamfobia. Kita tak nak orang salah faham tentang Islam, sedangkan Islam tak buat begitu. Islam tak bercakap begitu. Dan apabila kita mengetahui tentang agama Islam ni, sudah pasti kita akan lebih tertarik. Dan yang kita ni, orang Islam ni, kita syukur kerana kita dilahirkan, kita diberikan keimanan, ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, bila kita sebut tentang kenapa orang Islam, orang bukan Islam, bila dia masuk Islam, kita kata dia agama fitrah ataupun dia telah kembali kepada fitrah. Sebelum kita nak pergi nak mengupas dengan lebih lanjut mengenai isu itu, kita nak tahu apa yang dimaksudkan tentang fitrah. Yang ni yang kita nak faham. Fitrah ni apa dia fitrah? Bila kita sebut tentang fitrah ni adalah kejadian asal manusia yang Allah ciptakan. Maknanya
kejadian asal, bentuk asal, rupa bentuk yang seperti mana yang dijadikan, itu fitrah. Kalau kita tengok, contohlah kita bagi satu contoh, kereta kan, kalau kita beli kereta, dia akan bagilah kereta ni, okey, yang ni asalnya. Kemudian kita ni jenis, ialah ada orang minat kereta, dia tukar sport rimnya, kemudian kejap lagi lampu pula dia dah buat macam lampu kedai tom yam. Kan? Dia buat lampu, macam-macam lampu dia letakkan. Kemudian jadi dah tak jadi kereta asal. Kereta asal itu tadi keluar daripada kilang, kereta tu elok je. Ya. Maknanya orang pun dah tahu dah kereta ni macam ni, standard. Kemudian dia dah melalui kajian-kajian dan sebagainya, dia keluar satu produk kereta. Kita yang pergi tambah. Sebab tu ada kereta yang kadang-kadang terbakar kan, kita tengok. Sebab apa terbakar? Kena short. Dia wire sambung dengan wire ni sebab nak pasang lampu, nak pasang audio. Audio dia dah standard dah, kita boleh dengar dah audio tu. Tapi kita rasa tak puas, kita nak dengar tu sampai jantung kita ni berdegup. Sampai boleh luruh orang kata. Sebab apa? Sebab kita nak lain daripada orang lain. Kadang-kadang DJ Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar, dia tak pasang 1, 2, 3 audio ni. Bonet tu penuh audio. Kan, lagi-lagi kalau dia dengar pula DJ Syafiq yang bernasyid, memang syahad. Amin. Dengar lagu nasyid okey tu kan. Jadi dia pasang audio. Jadi kereta tu dah tak jadi kereta asal. Kereta tu telah dah di custom, telah diubah suai. Kalau silap-silap, kalau tak lepas JPJ, dia kena ni lah keadaan tinted. Dia buat tinted semua gelap dan sebagainya. Jadi kita nak faham, itu dah tak jadi kembali kepada asal. Macam tu juga rumah kita. Rumah kita bila kita beli, dia bagilah rumah fitrah basic. Ada 4 bilik. Kita dah tahu dah 4 bilik. Tapi kita lepas tu kita buat. Kita touch up dia bagi jadi lebih cantik. Itu daripada segi rumah lah. Daripada segi rumah. Fitrah ni, kita kena tahu bila kita sebut tentang fitrah. Fitrah manusia ni apa dia? Manusia ni, dia Allah ciptakan, Allah jadikan, yang mana Allah ada meletakkan garis panduan. Fitrah manusia, kita berjalan. Itu fitrah manusia, berjalan. Kita makan, kita minum, kita berkahwin, kita nak hiburan, kita nak kawan-kawan, kita nak jodoh. Itu semua fitrah. Sebab tu, kalau kita melangkaui fitrah, contoh, kita ni Allah jadikan manusia khalifah atas muka bumi. Tiba-tiba kita pergi duduk dengan haiwan, kita jadi monyet. Kan? Ada orang hari ni dia lawan fitrah, dia nak jadi anjing. Ada di Jepun saya tengok. Yalah, ustaz pun bukan baca Quran 24 jam je DJ Syafiq. Kena juga tengok kadang-kadang tengok di media sosial. Situasi kan. Ada yang jadi anjing. Dia jadi anjing, dia pergi ubah suai muka dia, ada yang jadi biawak. Dan kadang-kadang lidah dia belah lidah dia jadi macam ular, bercabang ataupun biawak. Wah, ubah muka jadi alien. Ada jadi alien. Cuba tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah cuba cari dekat Syekh Google ni, tanya dia. Kan? Jadi muka manusia seperti biawak, semua macam-macam keluar. Jadi ular lah, dia bedah sana, dia bedah sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila ciptakan kita fitrah. Kalau kita tengok tangan kita ni, Allah jadikan fitrahnya eloknya 5 jari. Kenapa kita tak kata, kenapa Allah tak jadi 10? Kan senang. Jadi susah pula. Allah dah jadikan segalanya adalah dalam bentuk rupa asal, yang mana manusia itu Allah tahu inilah yang sepatutnya dan seharusnya kamu dapat. Lubang hidung contohlah, ni fitrah. Lubang hidung kita ni Allah jadikan sebaik-baik kejadian di bawah. Bayangkan DJ Syafiq kalau ke atas, tak ke tersumbat, kalau bertakung air. Itulah kalau hujan macam mana tu. Kalau hujan, jenuh kita nak kena tutup. Tutup pula. Jadi Allah jadikan kita punya lubang hidung bawah. Mata kita 2. Ada orang tanya, kenapa mata tak jadi 4? 2 depan, 2 belakang. Kan senang kalau DJ Syafiq panggil, Ustaz, saya dah tak perlu paling lah, tengok belakang. Pusing. Ni 2 pun kita dah, kita berlanggar lagi 4. Allah. Jadi susah kan? Bila Allah jadikan ini adalah fitrah manusia. Sebab tu manusia nak makan, manusia perlu minum, manusia perlu berkahwin, manusia perlu berhibur. Maksudnya hibur. Cuma, ada cumanya. Bila kita kata fitrah ni Allah jadikan kita untuk makan,
untuk minum, untuk berkahwin, untuk berkawan dan sebagainya. Dan antara fitrah lagi untuk kita beragama. Ada agama. Agama tu fitrah yang kita perlu ada. Sebab manusia ni dia mesti ada yang menciptakan. Jadi bila semua ini Allah bagi panduan. Kalau kamu nak makan, makan yang thayyibat, yang baik. Halalan thayyibah. Yang tu kita kata halal dan baik tu. Halal satu, thayyib satu. Yang bersih, yang baik, yang elok. Kemudian kalau kamu nak berkahwin, kamu nak wanita, pasangan, carilah pasangan yang elok. Bukan saja kamu cari pasangan elok, dah jumpa nikah. Nikah. Kamu dibenarkan untuk bernikah. Sebab tu ada orang, kan? Ada orang yang dia kata, saya tak nak bernikah. Dia melawan fitrah dia. Sedangkan Allah bagi kepadanya nafsu. Allah bagi kepadanya syahwat. Jadi dia kena menggunakan nafsu ini dalam bentuk yang diredai oleh Allah. Macam tu juga fitrah kita, manusia ni ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa gembira. Jadi adakah kita nak kata perasaan itu tak sepatutnya wujud dalam diri kita? Contoh, hari ni kita sedih, kan? Allahu Akbar, dulu saya berpuasa dengan orang yang saya sayang. Tiba-tiba kali ni dia dah meninggal dunia. Contoh, abang saya dah meninggal dunia. Jadi dulu saya berpuasa dengan dia, saya berbuka dengan dia, bertadarus dengan dia. Tiba-tiba dia dah meninggal. Perasaan sedih itu fitrah. Kemudian gembira, kita bergembira. Kalau sekiranya kita syukur pada Allah, kita dapat sesuatu benda kebaikan, kita gembira, itu fitrah. Marah pun, marah mesti ada kena rasa marah. Ada orang kata, kenapa Allah berikan marah? Marah ni tak elok. Sebab marah ni boleh menyebabkan orang hilang pertimbangan. Tidak. Kena ada perasaan marah. Kalau orang bawa anak kita pukul 11, jangan kata 11 malam. Pukul 3 petang ke 10 pagi ke yang bukan mahram, yang bukan ada kaitan, kemudian melakukan maksiat, kena ada rasa marah. Orang dengan bini kita dan sebagainya tanpa ada batasan, kena ada rasa marah. Jadi marah itu fitrah. Perlu kena ada. Orang hina agama kita, kita kena rasa marah. Sebab dalam keadaan tu ada batasannya. Cuma bila marah ada batasannya. Kita tak boleh ambil satu-satu tindakan yang menyebabkan kerugian kepada diri kita, kepada orang lain. Marah ada batasannya. Sedih ada batasannya. Contoh, kalau orang meninggal, kita tak boleh meratap, kita tak boleh nak bunuh diri kita. Jadi itu semuanya sebagai batasan-batasan yang telah diletakkan oleh Allah kepada kita, hasil daripada fitrah, Kelvin. Sebab itu bila kita sebut agama itu, maka sudah pasti agama Islam merupakan agama fitrah. Sebab apa agama Islam agama fitrah? Kalau kita lihat apa yang Allah sebutkan dalam Quran, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, daripada Nabi ni, Nabi ambil wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril dan mengkhabarkan kepada kita apa yang boleh, apa yang tak boleh, supaya tidak melanggar fitrah. Sebab tu bila kita sebut ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai fitrah ini, agama Islam ini, kalau kita lihat, Islam tidak melarang untuk kita berkawan dengan kawan-kawan kita. Satu. Islam, dia tidak melarang untuk kita berpasangan. Islam tak larang untuk kita makan. Dia berpasangan ni, saya undur sikit. Berpasangan ni, kadang-kadang ada orang kata, berpasangan, ialah mungkin kalau orang biasa dia tak apalah berpasangan. Tapi kalau ustaz-ustaz boleh tak dia berpasangan? Ustaz-ustaz boleh tak dia berpasangan? Ada agama yang dia tak benarkan dia punya orang yang beragama ni untuk berpasangan. Ada. Tapi Islam ni kadang-kadang ustaz, jangan kata bini satu, ada yang sampai bini 4 pun ada. Diberikan. Jadi kan DJ Syafiq satu InsyaAllah setakat ni. Hati-hati tu. Isteri dengar tu. InsyaAllah setakat ni. Satu. InsyaAllah. Nampak? Terus tukar statement InsyaAllah satu. Tak buka puasa kejap lagi. Allah. Baik. Itu fitrah DJ Syafiq. Fitrah maknanya kalau orang satu ke dua, boleh tak boleh tu cerita nombor 3, nombor 4. Tapi fitrah manusia yang kita nak sebut ni. Ada orang yang saya tak nak kahwin, saya nak berpuasa sepanjang tahun. Tak boleh. Fitrah manusia ni Allah berikan betul-betul sesuai dengan tubuh badan manusia,
sesuai dengan apa yang Allah jadikan, sesuai daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu bila kita makan, minum, berkahwin, nak bekerja, semuanya boleh, tidak jadi masalah. Cuma di sana walaupun fitrah manusia ada batasannya. Kamu nak kahwin boleh, tapi jangan sampai kahwin sampai 10 orang. 4 saja. 4 maksimum dia 4. Tapi kalau kita ni orang kata kita nak 1, tak apalah, silakan 1. Maknanya itu perkahwinan. Kalau kita nak makan, kita tak boleh makan walaupun benda tu halal, DJ Syafiq. Kita makan sampai tulang ayam tu nak terkeluar daripada kerongkong. Tak boleh. Ya. Makan sampai terlampau kenyang. Sebab kita ni Allah jadikan perut kita ni seperti mana dalam hadis yang disebutkan di dalam hadis Nabi, Allah jadikan perut manusia ni 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 bernafas. Okay, DJ Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kalau kita pergi makan 2/3, makan saja 2/3, kemudian kita minum 1/3, macam mana kita nak bernafas? Memang kita boleh bernafas, tapi dalam keadaan sukar, dalam keadaan macam jadi ulang sawa dah. Kan? Terlampau banyak makan dalam bulan Ramadan ini, buka puasa makan, tak boleh, sebab dia melanggar fitrah manusia. Sebab tu yang kita sakit, sebab tu yang kita jadi mudarat atas badan kita. Macam tu juga penggunaan gula contohnya. Ya betul, badan kita perlulah ada, sebab gula ni ada bukan saja daripada buah-buah pun ada gula. Betul. Tetapi bila berlebihan, gula yang kita ambil tu berlebihan, dan kita pun bukan jenis orang yang aktif, itu yang menyebabkan kita kencing manis. Kemudian garam yang berlebihan, itu yang menyebabkan kita kolesterol. Kalau yang jenis kita makan ni makanan-makanan yang mungkin berlebihan minyak, kolesterolnya, jantungnya, itu yang menyebabkan penyakit. Sebab apa? Kita melanggar fitrah yang Allah ciptakan. Sedangkan Allah dah jadikan elok. Begitu juga dengan beragama. Bila kita nak beragama, ya betul, kita faham banyak agama di atas muka bumi, tetapi agama di sisi Allah adalah agama Islam. Allah sebutkan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Itu agama fitrah, agama yang kembali kepada Allah, yang mana Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang tak terbaik, apa yang kita kena elakkan. Seperti mana kalau DJ Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, di dalam tujuan pensyariatan ada 5 maqasid syariah, ataupun disebut 5 daruriyat, 5 perkara penting yang kita perlu jaga. Tolong catat 5 ni. Kan, tolong catat agama perkara ni. Yang pertama disebut menjaga agama. Kita kena jaga agama kita. Maknanya ini adalah fitrah manusia kena pada agama. Jadi dia kena jaga agama dia. Dia kena tahu dalam agama suruh solat, sebab itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita hari ni berpuasa sebab agama suruh. Dan bila kita kaji pula sebab apa agama suruh, rupanya ada seorang profesor daripada Jepun, dia kaji bila manusia ni berpuasa, kesihatan akan jadi meningkat, kesihatan akan jadi lebih baik. Sebab perut ni, ialah kalau setiap hari kalau kita tak puasa, proses perut kita usus ni kita akan sentiasa mesin kalau 24 jam akan dia akan berjalan, rosak juga. Jadi Allah jadikan 1 bulan Ramadan berpuasa. Itu sebab kita menjaga agama. Yang kedua, menjaga hifzun nafs disebut, menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Nyawa ni kita kena jaga. Maksudnya apa saja yang boleh memudaratkan nyawa kita, yang boleh menyebabkan nyawa kita hilang, kita kena jaga. Sebab tu Islam tak benarkan merempit. Kadang-kadang kita merempit, minta maaf saya sebut merempit, kita membahayakan nyawa kita dan nyawa. Haram hukumnya. Jadi tidak dibenarkan untuk kita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan nyawa kita hilang. Sebab ini adalah anugerah, itu fitrah. Yang ketiga, kena menjaga akal. Akal kita ni, akal kita. Sebab tu Allah tak beri untuk kita minum arak, kerana merosakkan akal. Akal ni untuk kita berfikir, untuk kita melakukan aktiviti kerja. Sebab akal yang waras akan menentukan keseluruhan kehidupan kita. Sebab itu Islam suruh kita jaga akal. Apa saja yang boleh merosakkan akal, Islam tolak. Yang keempat,
Islam menyuruh kita menjaga keturunan. Sebab tu Islam tak benarkan berzina. Sebab ada orang, saya pernah tengok, tapi bukan di Malaysia, di luar negara, dia tulis dekat situ, bapaknya kan, kalau kita bin sekian, macam saya bin Zahlan, bapak saya Zahlan lah, mak saya nama Rosita, itu mak dan ayah saya. Tapi ada dalam satu surat beranak, saya tengok mak dia letak nama lah, dia letak nama. Bapak dia kata 1000 orang, ada ramai. Sebab apa? Sebab tak tahu siapa bapak. Jadi macam mana keturunan kita? Kita nak tahu bapak kita siapa, datuk kita. Itu Islam jaga. Sebab tu Islam tak membenarkan berzina. Sebab dia akan merosakkan keturunan. Kita nak tahu keturunan kita. Itu fitrah. Dan yang terakhir, menjaga harta. Harta penting dalam kehidupan kita. Sebab kita nak tutup aurat, kena pada harta. Kita hari ni nak beribadat, perlu pada harta. Rumah-rumah hari ni rumah Allah, perlu pada harta, nak membina dan sebagainya. Jadi Islam suruh kita mencari harta dengan halal. Jangan cari harta haram. Rasuah contohnya tak dibenarkan, haram. Ataupun kita ambil duit orang secara batil, tak boleh, haram. Jadi Islam suruh kita mencari perkara-perkara yang kembali kepada fitrah manusia. Bila kita jaga semua benda ni, kita hidup tak dalam secara aman? Aman. Ya, betul. Kita tak minum arak, contoh tak minum arak. Kita tak ada pergi kacau orang. Hari ni ada orang yang minum arak, dia bawa kereta sampai langgar orang sampai mati. Ada berita yang kita baca, bunuh orang disebabkan dadah, tolak daripada bangunan jatuh. Itu melanggar fitrah. Sebab tu Islam jaga ni, Kelvin, sahabat-sahabat penonton, supaya kita ni dilindungi, dirahmati, dan kehidupan kita akan jadi lebih aman, lebih selesa dengan kita mengikut fitrah. Cumanya bila kita sebut, kenapa orang yang bukan Islam, bila dia masuk Islam, dinamakan dia kembali kepada agama fitrah? Kita nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, berehat. Tapi berehat ni jangan minum air. Ya. Dia tak boleh minum air. Berehat je seketika, insya-Allah. Kita nanti tunggu DJ Syafiq berikan. Masya-Allah, masya-Allah, betul-betul. Kita tenang-tenang orang kata kan, doktor. Itu dia. Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ni kita nak fahamkan lagi bagaimana yang dikatakan tentang fitrah itu kan, sebab ada asasnya, ada hakikinya. Kita ni, iaitu kejadian manusia yang Allah cipta kita. Baik, kita nak berehat seketika dan anda yang berada di platform online, kekal di situ dan teruskan setia bersama-sama. Kita akan kembali lagi selepas ni, dan kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ni, kekal di IKIM FM. Saat suara menjadi punca kemelut jiwa. Aku cakap, kau jangan berdoa dengan si Halimi tu. Ya Allah, saya bukannya buat apa-apa pun, bang. Lagipun, tatkala semua memerit rasa. Saya nak cerita, nak tanya dekat awak ni. Kalau awak nak tanya tentang ayah saya, dia dah mati. Hadir Ramadan mencurahkan bahagia. Aku tahu, aku tak baik sangat, banyak dosa. Tapi hati aku dah terbuka di bulan puasa, di bulan Ramadan. Menghadiahkan alunan semerdu takdirnya. Menampilkan Awira, Zarazia, Azaili, Mustaqim Bahadur, Taizo Alexander, adik Khail Noah dan penyampai-penyampai IKIM FM. Sepanjang Ramadan ini pada pukul 4.40 petang dan ulangan pada pukul 11.30 malam. Drama Semerdu Kasih Ramadan terbitan IKIM FM dan Zir Production dibawakan kepada anda oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Layari www.span.gov.my. Long, macam mana ni, Long? Itulah, kenapa arwah abang dan mak tak cek dulu masa buat wasiat. Sekarang kan dah kena bayar mahal untuk selesaikan pusaka arwah abah. Ni dah 3 tahun tak selesai-selesai. Kita kena bayar fee setiap tahun pula tu. Kalau dengan Palladium kan, mak, sekali je dorang charge. Dalam murah pula tu. Pentadbiran harta pusaka menjadi mudah, cepat dan berpatutan di Palladium Trustee Berhad. Untuk sebarang pertanyaan, WhatsApp kami di 019-308-0991. Gaza dan Yaman berlainan negara, namun berkongsi rasa derita yang sama. Yaman masih belum pulih, Gaza pula terus diserang hingga tidak tahu bila kesudahannya. Mari bersama kami, Pertubuhan Kasih Insan, menyalurkan lori bekalan air bersih untuk mereka. Semoga dengan keberkatan Ramadan ini, terhapus luka air mata mereka yang amat memerlukan.
atau layari kasihinsan.org. Keranamu Yaman, demimu Gaza. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, masih lagi temakan di rancangan Kelvin Bertanya, soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q dan juga jawapan. Bincang-bincang kita bicara ini, kita dengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, di mana anda juga boleh tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Okey, dan nak sama-sama teruskan lagi untuk bincang tentang tema kita, soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q sebentar tadi, iaitu tentang kembali kepada agama fitrah. Okey, jom kita nak sambung lagi bersama dengan Dr. HD. Apa itu yang dikatakan kembali kepada agama fitrah tu, Doktor? Bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Syafiq yang sentiasa semangat. Subhanallah. Kan DJ ni dia kena semangat, puasa tak puasa suara dia maintain je. Macam bola lepas minum air je kan orang kata tu guru. Aduh. Inilah ini bukan rakaman waktu malam ke kan, waktu petang kan. Cik tak ada. Saya kena menuntut ilmu ni, kita kena menuntut Allah. Macam mana DJ dia boleh bercakap 4 jam Allah, kan kadang-kadang kita tengok. Subhanallah. Moga Allah berikan kebaikan, kesihatan kepada semua DJ-DJ IKIM, insya-Allah. Tumpang semangat tetamu macam doktor ni, kami tumpang semangat doktor. Amin Allah. Baik, kita gurau-gurau je. Maknanya ialah dia nak sampai ke tengah-tengah hari ni, kadang-kadang kita punya bateri charge tu kan dia dah macam kong dah. Bagi ceria. Jadi alhamdulillah dalam keadaan kita kesibukan, setiap apa yang kita buat pastikan kita buat kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita akan rasa semangat sebenarnya. Sebab kerana Allah itu akan menyebabkan kita akan rasa, ya Allah, aku nak dapatkan ganjaran, aku nak dapatkan pahala, aku nak dapat kasih sayang, keredaan. Jadi kita akan rasa semangat. Tapi kalau kita buat kerana manusia, mungkin kita akan rasa letih lah. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM dan yang menonton secara live di FB IKIM, subhanallah, IKIM dah ada logo baru. Saya pun baru ni perasan, cuma saya tengok ada yang lebih bertenaga, bersemangat. Jadi semoga Allah memberikan kebaikan kepada semua yang mengendalikan Radio IKIM, insya-Allah. Amin. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah dan pendengar, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rum ayat 30. Ibu-ibu ayah-ayah, cuba ibu-ibu ayah-ayah nanti buka dalam Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ayat ni panjang, cuma kita nak ambil setakat itu saja. Yang mana Allah sebut, turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia daripada semula jadinya untuk menerima. Maknanya Allah jadikan dalam ayat ni, Allah jadikan manusia ni fitrahnya adalah nak beragama, dan agama itu mestilah agama yang telah Allah letakkan. Sebab tu bila kita nak mencari agama, kalau kita tengok surah perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kalau kita tengok Nabi Ibrahim ketika mana dia nak mencari siapa Tuhan, dia nak mengenal siapa ni Allah, di mana Allah ini, maka dia tengok bulan, dia tengok matahari, dia tengok bintang. Mula dia rasakan inilah Tuhan, inilah yang hebat. Matahari tengok hebat, bulan tengok. Tetapi bila hilang, takkan Tuhan macam tu. Jadi dia rasa sesuatu yang dia kata ini bukan Tuhan. Sebab fitrah manusia ni, kita tahu bila nak beragama ni Kelvin, dia mesti Tuhan yang maha kuasa. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mencari kebenaran, sehingga kan mereka melihat keadaan-keadaan berada di hadapan mereka. Sebab kalau kita hari ni kita sebut, kalau kita hari ni menyembah kepada Tuhan yang tak mampu, yang tak boleh bercakap, yang tak boleh melakukan apa-apa, jadi
kita lebih baik daripada Tuhan itu. Kita boleh bercakap, kita mampu untuk melakukan, boleh menyelamatkan diri kita. Sebab itu, bila kita nak beragama, kita mesti tahu bahawa agama ini siapa yang ciptakan, siapa yang jadikan, dan penerimaan mestilah dia datang daripada yang maha hebat, yang maha kuasa. Dalam Islam, Kelvin, kita menyembah Allah yang maha esa. Sebab tu kita yakin bahawa Allah lah segala-galanya, dan itu kita membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, iaitu Allah ni esa, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada selain daripada Allah. Maknanya dialah Allah. Allahus Samad. Allah ni tempat kita bergantung, kita sandarkan, sebab kita ni lemah. Kita ni lemah, ni puasa ni pun kita dah lemah. Orang kata lembek, kalau tengok pukul 4 kejap tu dah macam cicak mati dah tengok duduk. Kalau orang balik kerja tu duduk kan, letih, lemah. Jadi kita ni DJ Syafiq, sahabat-sahabat yang dirahmati ni lemah, kita tak mampu. Tak mampu kita nak datangkan matahari, nak datangkan bulan kan. Kalau kita boleh datang rasa azan maghrib dah ni. Jadi kita tak mampu. Sebab apa? Sebab kita ni manusia yang lemah. Allah ciptakan kita. Jadi sudah pasti kita bergantung kepada yang maha hebat. Kerana itulah dalam ayat surah Ar-Rum ayat yang ke-30 ni, Allah sebut agama Allah itu turutlah, ikutlah agama Allah, kerana agama yang Allah ciptakan ini dia kembali kepada agama fitrah. Kita tak boleh ubah. Dan itu kalau kita ubah hari ini, maka manusia itu akan binasa. Cuba kita perhatikan, yang binasa ni siapa mereka? Mereka yang melanggar perintah Allah. Ya, walaupun kita tak, jangan kita sebut tu, ada je ustaz yang binasa, ada je ustaz. Ya, ustaz, adakah dia ikut agama Allah? Kalau dia ikut agama Allah, sesiapa yang ikut agama Allah tidak akan binasa sama sekali. Dia ikut agama Allah, kalau dia ikut, dia tahu tentang hukum hakam, dia ikut hukum hakam, dia ikut peraturan Allah, maka dia tidak akan binasa sama sekali. Dunia dia tidak akan binasa, akhirat dia tidak akan binasa. Yang binasa tu, walaupun dia umat Islam, tapi dia melanggar fitrah, dia melanggar hukum Allah, maka dia akan binasa. Dan itu ada manusia yang melampaui batas disebabkan dia tidak mengikut seperti mana yang telah ditentukan oleh Allah dan apa yang telah diberitahu oleh Nabi SAW. Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Dalam satu hadis Nabi SAW, tadi kita nak kembali kepada persoalan Kelvin. Bila mereka yang bukan beragama Islam, yang masih belum mendapat hidayah Allah, sahabat-sahabat kita ni, moga Allah berikan kepada mereka semua hidayah Allah, kerana nilai keimanan dan ketakwaan nanti adalah nilai yang sangat besar pada hari kiamat. Bila kembali kepada agama Islam, kita sebut sebagai agama fitrah ini berdasarkan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Sahabat-sahabat pendengar, kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'ribu anhu, kata Nabi, hatta yu'riba anhu lisanuhu, fa iza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Itu dalam satu hadis. Dalam satu hadis yang lain, kita baca hadis ini dulu. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anak-anak ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia tak ada dosa, dia tak ada apa-apa, dia tidak ada. Kenapa? Kerana dia lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan dia tak tahu. Sehingga dia mampu untuk menjelaskan dengan lidah. Sehinggalah dia dah besar, dia boleh bercakap. Maka ketika itulah, kata Nabi SAW, apabila dia menjelaskan dengan lisannya, maka sama ada dia menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Kita ni, Allah jadikan kita ni sebelum daripada kita lahir, kemudian sehingga kita lahir, kita ni fitrah. Kita kalau lapar, kita kata nak susu, kan? Kita nak makan. Kita bercakap benar waktu dalam keadaan waktu kita kecil. Tapi bila dah besar, kadang-kadang nikmat yang Allah bagi ni kita kufur. Kita pilih untuk mengufur, atau kita pilih untuk kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pilihan tu kita melanggar fitrah. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan semua anak-anak ni dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi mak ayah lah yang mencorakkan, sama ada dia menjadi Majusi, dia menjadi Yahudi. Mak ayah yang mencorakkan. Kerana melanggar daripada fitrah itu tadi. Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila
orang yang bukan Islam, belum mendapat hidayah Allah, dia kembali kepada agama Islam, dia kembali kepada agama fitrah. Sebab agama fitrah yang mengajarkan fitrah manusia untuk mengikut segala perintah Allah, untuk mengambil apa yang Allah redha. Sebab itu kita sebut Kelvin, bila dia masuk Islam, dia kembali agama fitrah. Sebab tadi tu yang Islam suruh menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Jadi Islam suruh kembali. Islam tak suruh kita untuk berjudi. Contohlah berjudi, Islam kata haram. Kalau kita tengok hari ni ada orang yang berjudi sehingga dia bunuh diri. Ada orang yang berjudi sehingga dia pukul isteri dia. Ada orang yang berjudi sehingga dia curi duit orang. Ada orang yang berjudi sehingga dia buat perkara-perkara di luar daripada batasan. Islam tak bagi. Jadi sebab itu bila dia kembali kepada Islam, dia masuk agama, dia kembali kepada agama fitrah. Sebab Islam kata, kamu dah kembali, kamu tak boleh berjudi. Kamu tak boleh minum arak. Kamu tak boleh berzina. Kamu tak boleh mencuri. Ini semua agama fitrah. Sebab tu kembali kepada fitrah manusia. Jadi dia akan hidup dalam keadaan aman. Orang, yalah kalau selalunya orang yang berjudi ni dia pinjam alung. Kan? Yalah ada orang tak berjudi pinjam alung juga. Tapi pinjam tu memanglah satu kesalahan. Bukan saja kesalahan akta. Kesalahan dalam agama pun salah juga. Sebab ada riba dan sebagainya. Jadi bila dia tak pinjam, bila dia tak buat benda tu, dia hidup dalam aman tak? Aman, sudah pasti hidup dia aman, tenteram, dia nak keluar tak ada masalah, tak ada orang cari dia sebab dia tak buat benda-benda yang Allah haramkan. Kerana itulah bila kita kembali pada Islam, kita ikut Islam, agama kita agama fitrah. Agama yang tak suruh manusia menjerumuskan kepada kencah bahaya, tidak. Jadi Islam menyelamatkan kita, keluarga kita. Kalau berzina hari ni pula, boleh dapat penyakit AIDS, penyakit yang tidak ada ubatnya. Tapi kalau dia berkahwin, dia tidak berzina, Allah selamatkan dia. Hidup dalam keadaan aman, sehat, boleh boleh dalam keadaan bahagia, selamat daripada penyakit-penyakit itu agama fitrah. Sebab itulah Kelvin, bila seseorang masuk ke dalam agama Islam disebutkan sebagai agama fitrah kerana agama Islam itu sendiri mengajar dan tidak bercanggah dengan fitrah manusia. Agama yang menentukan fitrah manusia ni bagaimana. Kerana fitrah inilah yang bila kita nak berkawan, bila nak berkahwin, bila nak makan, bila nak minum, bila nak berhibur, itu Islam dia berikan buku panduan. Ya, kamu kena berkawan, itu fitrah kamu. Nak berkawan, ini kawan dia. Islam berikan buku panduan. Kamu nak makan, boleh. Ini yang jangan kamu makan dan ini yang kamu makan. Kamu nak minum, boleh. Arak jangan minum. Kamu nak berpasangan, boleh. Islam kata itu fitrah manusia. Jadi Islam bagi buku panduan dia. Ini kamu kena nikah. Nikah pula jangan lebih daripada 4. Seorang je. 2 ataupun 3 ataupun 4. Tadi ada kata Ustaz, 4 pun pening, ada dalam komen Facebook kan. Dia kata bukan 4 pening, seorang pun dah pening, ni lagi 4. Jadi ada orang yang dia memang suka pening. Dia kata saya kalau tak pening tak boleh. Jadi sebab tu dia nikah 4. Kita ni alhamdulillah kita memang tak suka pening-pening. Jadi kekalkan terus satu, insya-Allah. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Jadi Islam bagi tak? Bagi. Kamu nak cari harta, itu fitrah manusia. Nak ada harta, nak rumah besar, nak kereta besar, nak bini besar. Contoh. Jadi itu dia nak. Islam kata boleh. Kamu nak harta, cari harta yang baik, harta yang halal, harta yang diredai oleh Allah. Maka kerana itulah Kelvin, bila seseorang yang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam disebutkan sebagai agama fitrah dan kembali kepada fitrah. Dan sedikit saja DJ Syafiq, sahabat pendengar Radio IKIM, apabila seseorang itu, ni specialnya Kelvin, specialnya, ni tawaran yang tidak ada di tempat lain. Hanya Allah yang menyediakan. Sekiranya dia ni katakanlah dah umur 50 tahun. 50 tahun. Ialah dia dah buat macam-macam dah. Macam-macam dia dah buat. Sebelum tu dia tak beragama Islam. Tetapi bila dia masuk dalam agama Islam, Allah ampunkan segala dosa dia. Allahu Akbar. Tu nampak rahmatnya Allah, kasihnya Allah. Bahkan benda-benda yang dia buat baik tadi bertukar menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, dimasukkan ke dalam syurga Allah sekiranya mati dalam keadaan keimanan dan ketakwaan.
Semoga Ramadan kali ini